Pak Nazri, kalau kita berniaga, platform media sosial lah yang paling berkesan ketika ini. Betul, Lila. Dan kalau dulu peniaga bersusah payah untuk mencari lokasi berniaga, mencari lokasi strategik, tapi kini letak saja dalam media sosial dan hasilnya promosi boleh sampai ke seluruh negara. Ya, atas sebab itulah Nazri, usahawan perusahaan kecil dan sederhana PKS perlu mengambil peluang pasaran digital untuk memperluaskan perniagaan, dan jika dimanfaatkan sepenuhnya, Nazri, ia dapat meningkatkan produktiviti dan pengeluaran. Seperti di sini, dalam Pekan Pahang, rata-ratanya usahawan PKS mengaplikasikan perniagaan menerusi dalam laman sosial dan meraih pendapatan lumayan sejak dimulakan beberapa tahun lalu. Ya. Untuk itu, kita ikuti laporan yang disediakan oleh Ayu Norehan Saleh. Pengusaha kraftangan pelet yang merupakan seorang peneroka di Felda Chini 3, Muaid Arif Zakaria, ingin memanfaatkan bakat yang dimilikinya. Beliau antara yang cintakan kraftangan kayu biarpun sudah menginjak usia 69 tahun. Baginya, usia bukan penghalang untuk melakukan kerja-kerja kraftangan, apatah lagi bermain dengan habuk pelet. Sekitar 2015, kayu pelet sangat popular kerana strukturnya yang licin di samping kos yang murah. Bermula sebagai hobi, Muaid tidak menyangka ia kemudiannya mendapat permintaan ramai. Antara peralatan yang dibuat menggunakan pelet seperti senduk, papan pemotong sayur, papan rehal, meja, almari dan katil. Pada asalnya dia menjual di tapak pekan sehari, namun pasarannya meluas sehingga ke daerah lain selepas dipasarkan dalam laman sosial. Pakcik pun kadang-kadang ada yang anak pakcik tolong buat kan. Ada pakcik dah sempat pakcik buat lah kan. Itulah. Kalau mana benda tu banyak, saya bagikan anak pakcik yang lagi seorang tolong bantu pakcik lah. Itulah. Dari segi sambutan di Facebook tu pun alhamdulillah. Maknanya kalau ayah saya buat satu produk, kemudian saya post di Facebook, buat iklan apa semua, so ada yang order kat situ. Kita bagi tahu kat ayah pun buatlah tempahan tu. Macam meja, kemudian almari ke. Alhamdulillah lah, ada sambutan dekat situ. Selain peroleh pendapatan bulanan hasil sawit di bawah Felda kira-kira RM1,000, Muaid turut menerima pendapatan sampingan hasil jualan produk kraftangan pelet antara RM200 hingga RM3,000 sebulan. Bagi penternak arnab, Siti Halimah Osman bermula sebagai hobi dengan memiliki 2 ekor arnab. Kini selepas setahun, lebih 50 ekor haiwan berkenaan berjaya diternak. Isteri kepada peneroka Felda Chini ini menjual arnab pada harga RM25 seekor menerusi laman sosial dan aplikasi WhatsApp serta mendapat permintaan tinggi pada musim perayaan. Nak raya. Kira dalam 10 ekor ke, agak-agak lah 10 ekor kita sembelih ya. Satu hari 10 ekor? Satu hari 10 ekor. Yang boleh lah kita sembelih. Jadi kalau tak ada sembelih pun kadang jatuh rugi juga kan. Jadi kita bagi makan aja, tak ada hasil. Jadi kita benda ni boleh diletakkan hasil, boleh orang makan, kita sembelih ya. Jadi pendapatan tu boleh kita pusingkan untuk beli pelet. Pengerusi Gerakan Persatuan Wanita GPW Felda Chini 3, Normah Majid berkata, kerajaan sentiasa membantu peneroka dengan menyediakan pinjaman selain menyediakan tempat berniaga kepada mereka. Daripada peringkat awalnya, diorang ni dengan minat, dengan hasil modal sendiri. Apabila nak membesarkan satu orang kata projek ni, pihak Felda juga ada mengeluarkan satu pinjaman, pinjaman SIU, kalau dulu kita sebut pinjaman SIU, dan hari ini juga ada bantuan-bantuan daripada pihak Felda, pihak kerajaan. Jika dahulu peneroka seringkali dikaitkan dengan hasil ladang kelapa sawit, namun sejak akhir-akhir ini mereka kian meneroka ke bidang lain sebagai perniagaan demi mencari pendapatan sampingan. Perniagaan mereka pula bergantung kepada kemahiran masing-masing. Lebih menguntungkan apabila kerajaan dan juga Felda turut memperuntukkan kemudahan pinjaman dan juga kemudahan asas buat mereka. Ayu Norehan Saleh dan juga Siti Aminah Saleh untuk berita RTM.